human history, only 25 diseases have ever been tackled with vaccines. Now they are being developed to fight the coronavirus that causes COVID-19. And while vaccines normally require many years of research and testing, scientists in 2020 took less than a year to come up with defenses against the SARS-CoV-2 virus. Dunia dikejutkan dengan penemuan pertama kes wabak berbahaya COVID-19 seakan SARS pada 17 Disember 2019 di Bandar Wuhan, daerah Hubei di China. Ia merupakan sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan antara pernafasan dan ia telah ditemui pertama kali di China. Wabak ini telah menyerang pesakit dan merangsang sistem kekebalan atau immunity dan membawa kepada masalah pembekuan darah, kerosakan tisu, dan kesukaran bernafas. Vaksin merupakan antigen iaitu virus yang telah mati di mana ia bertujuan untuk menciptakan memori dasar sebagai tentera pertahanan dalam tubuh untuk bersiap sedia menghadapi serangan virus sebenar yang lebih kuat. Tujuannya adalah untuk mencapai imuniti February kelompok. 2021, at least 6 vaccines have been developed, paving the way for the jabs to reach the arms of millions of people in mass vaccination campaigns. Kesihatan merupakan satu keadaan yang sehat tubuh badan dan tidak mengalami sebarang penyakit dari segi bentuk fizikal atau mental. Kesihatan yang sehat adalah bermula dari segi gaya hidup yang diamalkan oleh seseorang dalam kehidupan seharian. Kemudian, coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan jangkitan dalam saluran pernafasan seperti Severe Acute Respiratory Syndrome dan Middle East Respiratory Syndrome related coronavirus. COVID-19 virus yang menjadi pandemi di seluruh dunia kini yang dikenali sebagai novel coronavirus 2019. Akhirnya, vaksin COVID-19 merupakan salah satu bentuk atau langkah-langkah yang telah digunakan sebagai pengawalan kesihatan manusia daripada coronavirus SARS-CoV-2, di mana terdapat pelbagai jenis vaksin yang telah dikeluarkan. Antaranya ialah vaksin Sinovac, vaksin Pfizer, vaksin AZ dan sebagainya dalam memerangi wabak COVID-19 dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam kajian ini mempunyai 3 persoalan kajian, iaitu apakah faedah dan ancaman pengeluaran vaksin dalam memerangi pandemik COVID-19. Kemudian yang kedua adalah apakah penggunaan teknologi dalam pengeluaran vaksin COVID-19 terbukti berkesan dan selamat untuk dihasilkan. Dan yang ketiga adalah bagaimanakah cara pengedaran dan pengeluaran vaksin ini diberikan secara adil ke seluruh negara. Dalam kajian ini juga mempunyai 3 objektif kajian, iaitu untuk mengkaji faedah dan ancaman pengeluaran vaksin dalam memerangi pandemik COVID-19. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti penggunaan teknologi dalam pengeluaran vaksin COVID-19 terbukti berkesan dan selamat untuk dihasilkan. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti cara pengedaran dan pengeluaran vaksin ini diberikan secara adil ke seluruh negara. On November 9th, 2020, Pfizer BioNTech made history by releasing preliminary data indicating that their coronavirus vaccine was over 90% effective. This means that under optimal conditions, there is 90% less infection among those with the vaccine compared with an unvaccinated group. Pengumpulan data dalam kajian ini ialah menggunakan penyelidikan kualitatif di mana ia berdasarkan kepada paradigma tafsiran, dicirikan oleh pendekatan induktif kepada penyelidikan proses serta memberi tujuan untuk penjanaan makna. Prosedur biasanya dibahagikan kepada 6 pendekatan utama, iaitu fenomenologi, biografi atau naratif, teori asas, etnografi, kajian kes dan triangulasi. Faedah pengeluaran vaksin dalam memerangi wabak pandemik COVID-19 dapat dilihat dengan menentukan tahap kapasiti berisiko dan menanggung kos pembinaan kapasiti dan pengeluaran. Contohnya, Pfizer dan BioNTech menandatangani kontrak bekalan dengan beberapa pembeli kerajaan untuk vaksin COVID-19 yang dibangunkan bersama oleh kedua-dua syarikat itu. Sebelum kelulusan kawal selia, kedua-dua syarikat meningkatkan kapasiti pembuatan di kemudahan dalaman mereka dan bersama memutuskan kapasiti berisiko. Selain itu, faedah yang keduanya adalah keberkesanan penggunaan teknologi dalam pengeluaran vaksin COVID-19, iaitu penggunaan teknologi yang terbukti selamat dalam menyediakan antigen multivalent boleh membantu dalam melindungi varian virus semasa atau masa akan datang. Malahan, ia mendorong tindak balas imun yang kuat. Ketiganya, pengedaran vaksin yang adil di seluruh negara. Akhirnya, memberi manfaat dalam jangka masa panjang dan pendek, iaitu dalam jangka pendek, keberkesanan vaksin
diukur dengan keupayaan untuk mengurangkan jangkitan baru, manakala dalam jangka panjang ia mengurangkan komplikasi serius dan kematian. Ancaman pengeluaran vaksin dalam memerangi wabak pandemik COVID-19 dapat dilihat dengan vaksin COVID-19 tidak sesuai kepada golongan yang mempunyai sejarah anafilaksi atau yang mengalami halangan teruk. Ini kerana terdapat dalam fasa kajian di mana pemberian vaksin ke atas beberapa negara menyebabkan berlakunya kesan sampingan yang teruk. Selain itu, ia memberi tekanan yang semakin buruk apabila vaksin tamat dibenarkan dan negara mempertimbangkan untuk memvaksin golongan yang sudah berumur dan menggunakan dos pengalak yang dirumus semula untuk menangani varian baharu. Di samping itu, ancaman yang ketiganya adalah pengeluaran vaksin menerima sekurang-kurangnya 10 bilion dalam pembiayaan awam dan bukan keuntungan semata-mata. Seterusnya, yang keempatnya adalah keraguan vaksin adalah fenomena semula jadi yang menimbulkan ancaman serius kepada kesihatan global. Akhirnya, yang kelima adalah ramuan bahan-bahan dalam pengeluaran vaksin perlu diambil kira dan diberikan pendedahan kepada masyarakat. Ramai orang ingin tahu apakah ramuan untuk 3 vaksin COVID-19 seperti Pfizer, Moderna dan Johnson yang tersedia pada masa ini di Amerika Syarikat. Video ini kami menekankan atau memberi pendedahan kepada faedah dan ancaman terhadap pengeluaran vaksin untuk memerangi COVID-19. Seperti produk farmaseutical yang lain, vaksin merupakan produk yang sentiasa dipantau dalam aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanannya. Negara yang telah memulakan vaksinasi COVID-19 telah menunjukkan tren penurunan dalam kes baru COVID-19 di negara masing-masing. Sebagai contohnya, sebuah negara iaitu Malaysia yang telah menjalankan vaksinasi kepada 600,000 penduduk yang telah melaporkan keberkesanan vaksinasi yang menunjukkan 94% penurunan jangkitan COVID-19.